Malaysia nih negara kecil. Kalau kita buka peta dunia, kita kena zoom beberapa kali, baru nampak titik tempat kita duduk. Nak banding dengan negara-negara besar macam Amerika, China, India, kita jauh ketinggalan dari segi size, kuasa politik, dan kekuatan ekonomi. Tapi walaupun kita kecil, satu benda pelik berlaku. Syarikat-syarikat besar dunia, dari barat sampai ke timur, semuanya masih datang melabur dekat sini. Mereka sanggup buka kilang, tubuhkan pejabat, ambil ribuan pekerja tempatan, dan salurkan dana berbilion ringgit dalam ekonomi negara kita. Soalannya sekarang, kenapa? Apa yang mereka nampak dekat Malaysia? Sedangkan kita sendiri, hari-hari mengeluh, pasal kos hidup, pasal gaji rendah, pasal politik yang tak stabil, pasal ekonomi yang bergerak perlahan, kita rasa negara ini makin susah, makin terhimpit, makin tak relevan. Tapi pelabur luar, mereka datang dengan keyakinan. Mereka datang bukan setakat melawat, tapi melabur. Mereka bukan sahaja bercakap pasal masa depan Malaysia, tapi mereka sanggup letak duit dekat sini. Benda ini patut buat kita fikir, sebab selama ini kita terlalu fokus kepada apa yang negara ini tak ada. Kita ulang-ulang, cakap pasal kekurangan, pasal kelemahan, pasal ketidakmampuan kita nak bersaing. Tapi kita jarang tanya diri sendiri. Mungkin ada benda yang kita tak nampak. Mungkin selama ini kita tengok Malaysia dari sudut yang salah. Kalau kita tengok dari sudut pelabur, Malaysia sebenarnya punya kedudukan yang sangat strategik. Kita terletak di tengah Asia Tenggara. Kita ada Selat Melaka, salah satu laluan perdagangan paling penting di dunia sejak zaman dahulu. Dari zaman kapal layar sampai ke zaman kapal kontena modan, Selat Melaka sentiasa menjadi laluan emas untuk barang-barang dagangan. Nak ke timur, lalu sini. Nak ke barat, lalu juga sini. Negara kita jadi simpang tiga dunia. Kedudukan ini bukan semua negara ada. Selain lokasi, Malaysia ada satu lagi kelebihan yang sangat jarang disebut. Kita negara yang aman. Tak ada perang. Tak ada konflik besar-besaran. Tak ada bencana besar macam gempa bumi atau taufan yang boleh musnahkan seluruh bandar. Aman bukan bermaksud sempurna, tapi cukup untuk jalankan perniagaan dengan tenang. Dalam dunia yang makin huru-hara, pelabur cari tempat yang tenang, stabil, dan boleh dijangka. Malaysia ada semua tehu. Kemudian, kita tengok pula dari sudut tenaga kerja. Rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbilang bahasa. Dan kebanyakan kita boleh bertutur dalam lebih dari satu bahasa. Boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, dan bagi sesetengah kaum, boleh cakap Mandarin atau Tamil. Ini kekuatan besar dalam dunia global yang perlukan komunikasi pelbagai arah. Bila pelabur masuk, mereka nak pastikan komunikasi dengan pekerja, dengan pelanggan, dan dengan pihak kerajaan berjalan lancar. Kita juga ada kemudahan infrastruktur yang kukuh. Lebuh raya kita bersambung seluruh semenanjung. Lapangan terbang kita bertaraf antar bangsa. Pelabuhan kita antara yang paling aktif di dunia. Internet kita mungkin tak sepantas Korea, tapi cukup untuk jalankan bisnis secara digital. Tenaga elektrik stabil, air bersih mudah diperoleh, sistem keuangan kita berfungsi dengan baik. Semua benda ini nampak biasa bagi kita. Tapi bagi pelabur luar, semua ini satu nikmat. Kos operasi pula jauh lebih rendah berbanding negara maju. Gaji pekerja masih dalam kadar sederhana, sewa tanah tak setinggi Hong Kong atau Tokyo. Cukai boleh dikurangkan melalui insentif pelaburan yang ditawarkan kerajaan. Bila pelabur buat pengiraan, Malaysia ini satu tempat yang sangat masuk akal untuk mulakan bisnis atau luaskan operasi. Tapi, walaupun semua ini ada, kenapa rakyat Malaysia sendiri masih sangsi dengan negara sendiri? Kenapa masih ramai yang rasa negara ini tak ada masa depan? Sebab mentaliti kita dah lama terperangkap dengan pandangan bahwa negara maju lebih baik. Kita pandang tinggi negara luar, sampai terlupa nilai yang ada dalam negara sendiri. Kita rasa kalau nak berjaya, kena keluar negara. Kalau nak kaya, kena buka syarikat kat luar. Kalau nak selamat, kena simpan duit dekat bank luar. Tapi, dalam masa yang sama, orang luar pula datang ke sini dengan penuh keyakinan. Syarikat gergasi macam Intel, Microsoft,
Tesla, Amazon semua nih dah mula masuk atau kembangkan pelaburan mereka di Malaysia. Mereka tak buat keputusan sesuka hati. Mereka ada pakar-pakar ekonomi, pasukan penyelidik, penasihat pelaburan, semua dikaji berbulan-bulan. Analisa risiko, perbandingan pasaran, sebelum ambil keputusan akhir. Bila mereka pilih Malaysia, itu maksudnya Malaysia nih bukan sembarangan. Kita tak sedar, bila pelabur luar datang, mereka bukan sahaja bawa duit, tapi bawa sekali ilmu, teknologi, peluang pekerjaan, dan rangkaian global. Mereka bantu kembangkan industri tempatan. Bila syarikat mereka berkembang, syarikat tempatan pun dapat manfaat. Bila mereka latih pekerja kita dapat kemahiran baru. Bila mereka bina kilang, kita dapat hasil sampingan dari pengangkutan, makanan, servis penyelenggaraan, sampai ke pembekal bahan mentah tempatan. Tapi, semua nih kita pandang enteng. Kita hanya nampak kesan jangka pendek. Kita marah bila tengok pelabur luar untung besar. Tapi kita tak tanya, kenapa mereka boleh untung dalam negara kita, dan kenapa kita sendiri tak buat benda yang sama. Kita ada akses kepada semua peluang nih. Kita, rakyat Malaysia. Kita lebih dekat dengan tanah nih. Kita lebih faham budaya tempatan. Kita lebih tahu selok-belok perniagaan dekat sini. Tapi kita lambat bertindak, lambat percaya, dan lambat ambil peluang. Sebenarnya, bukan saiz negara yang menentukan kekayaan, tapi bagaimana kita manfaatkan setiap inci tanah, setiap orang yang hidup dalam negara, dan setiap peluang yang datang. Negara kecil pun boleh jadi besar kalau rakyatnya berani bermimpi, dan pemimpinnya tahu hala tuju. Kita mungkin kecil pada peta, tapi kalau pelabur gergasi sanggup letak duit dekat sini, itu tanda ada sesuatu yang berharga. Kita cuma perlu ubah cara pandang. Jangan lagi lihat Malaysia sebagai negara kecil yang lemah, tapi lihat sebagai negara yang penuh potensi. Potensi yang sedang diperhatikan dunia luar. Potensi yang kalau kita sendiri tak hargai, satu hari nanti akan dikaut sepenuhnya oleh orang luar. Kalau pelabur luar nampak Malaysia sebagai peluang, kenapa kita tak nampak? Kalau orang lain sanggup bertaruh masa depan mereka dekat sini, kenapa kita sendiri masih tunggu? Kita tak perlu tunggu Malaysia jadi besar untuk percaya. Sebab negara ini mungkin tak akan jadi besar dari segi saiz, tapi dia boleh jadi sangat besar dari segi pengaruh dan kekuatan ekonomi kalau rakyatnya sendiri berani percaya dan bertindak. Bila kita sebut pasal kekuatan sesebuah negara, kebanyakan orang akan terus pikir pasal saiz. Lagi besar saiz negara, lagi kuat dia. Lagi luas tanah, lagi banyak sumber. Tapi realitinya, dalam dunia sekarang, saiz bukan lagi penentu utama. Dalam era teknologi, kebijaksanaan urus negara lebih penting daripada keluasan peta. Kita hidup dalam zaman di mana satu ruang pejabat kecil pun boleh hasilkan berjuta ringgit sehari, kalau tahu cara urus dan cipta nilai. Kita selalu banding Malaysia dengan negara besar. Kita tengok Amerika Syarikat, kita tengok Rusia, kita tengok China. Negara-negara ini luas, sumber alam pun melimpah. Tapi tak semua negara besar berjaya urus kekayaan mereka dengan baik. Ada negara besar yang rakyatnya tetap hidup susah, sistemnya huru-hara, dan ekonominya tak stabil. Saiz besar, tapi tak mampu beri kesejahteraan kepada rakyat. Ini bukti yang jelas bahwa saiz bukan segala-galanya. Sebaliknya, kalau kita tengok negara kecil macam Singapura, Switzerland, atau Emiria Arab Bersatu, semuanya berjaya bangunkan ekonomi yang kuat, walaupun mereka tak punya tanah yang luas. Mereka gunakan apa yang mereka ada, bukan fokus pada apa yang mereka tak ada. Mereka cipta kelebihan berdasarkan potensi dalaman. Mereka fokus pada pembangunan manusia, infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan persekitaran mesra, pelabur. Malaysia sebenarnya berada di tengah-tengah. Kita bukan negara besar, tapi kita juga bukan negara kecil yang terpinggir. Kita ada cukup tanah, cukup rakyat, cukup hasil bumi. Tapi cabarannya ialah bagaimana kita nak guna semua potensi ini dengan cara yang betul. Kita tak boleh terus rasa rendah diri hanya sebab kita tak sebesar negara lain. Sebab dalam dunia hari ini,
Yang menang bukan siapa yang besar, tapi siapa yang cepat bergerak dan pandai guna peluang. Negara kecil ada satu kelebihan yang kadang-kadang orang tak nampak. Mereka boleh bergerak lebih pantas. Dasar kerajaan boleh diubah dengan lebih cepat. Infrastruktur boleh dibangunkan dalam masa singkat. Polisi pelaburan boleh disesuaikan ikut keperluan pasaran global tanpa perlu melalui proses yang terlalu rumit. Negara kecil yang bijak akan jadi sangat efisien. Mereka boleh tarik pelabur dalam masa beberapa bulan, bukan bertahun. Kelebihan lain ialah kestabilan sosial. Lebih mudah dicapai dalam negara yang saiznya sederhana. Bila penduduk tak terlalu ramai dan budaya tak terlalu bercanggah, lebih mudah untuk capai perpaduan. Bila masyarakat bersatu, ekonomi pun mudah nak berkembang. Malaysia sebenarnya ada potensi besar dalam aspek ini. Kita masyarakat majmuk, tapi dah hidup bersama lebih dari 6 dekad. Walaupun ada cabaran, kita tetap berjaya kekalkan keamanan secara relatif. Dalam dunia pelaburan, pelabur bukan cari negara yang besar. Mereka cari negara yang stabil, efisien, dan ada hala tuju yang jelas. Mereka nak negara yang ada undang-undang yang boleh dipercayai. Negara yang sistem cukainya masuk akal. Negara yang pekerjanya boleh dilatih dengan mudah. Negara yang infrastrukturnya boleh sokong operasi global. Semua ciri ini Malaysia sedang miliki, walaupun belum sempurna. Kita juga tak boleh abaikan peranan teknologi. Teknologi telah ubah permainan global. Dulu, kalau nak berniaga besar, kena ada tanah besar, kilang besar, pejabat besar, tapi sekarang, satu syarikat kecil dalam bilik tidur pun boleh menjana berjuta ringgit dengan hanya sebuah komputer dan sambungan internet. Size fisikal tak penting lagi. Yang penting, creativity, inovasi dan kepantasan adaptasi. Malaysia perlukan cara fikir yang baru. Kita kena berhenti fikir yang kita lemah sebab size. Sebaliknya, kita kena mula fikir macam mana nak jadikan size sederhana ni satu kelebihan. Kita kena bangunkan bakat tempatan, cipta ekosistem perniagaan yang fleksibel, dan dorong rakyat untuk jadi pencipta nilai, bukan hanya pengguna. Banyak negara kecil berjaya sebab mereka fokus pada satu atau dua perkara dan jadi yang terbaik dalam bidang TU. Switzerland fokus pada keuangan dan jam tangan. Jepun walaupun lebih besar, pernah bangkit selepas perang dengan fokus pada elektronik dan otomotif. Singapura tumpu pada logistik dan perkhidmatan keuangan. Malaysia pun boleh pilih laluan sendiri. Kita ada sektor pelancongan, makanan halal, minyak sawit, semikonduktor, dan banyak lagi. Satu lagi aspek penting ialah bagaimana negara kecil boleh jadi tempat pilihan untuk pelaburan asing. Bila sesebuah negara mesra pelabur, pelabur luar akan datang bawa masuk modal, teknologi dan kepakaran. Ini akan kembangkan ekonomi tempatan dan buka lebih banyak peluang pekerjaan. Negara kecil yang cekap akan tarik pelabur dengan tawaran yang kompetitif, infrastruktur yang baik, dan kestabilan undang-undang. Kita juga perlu ingat, size negara tak menentukan tahap kebahagiaan rakyat. Ada negara besar yang rakyatnya hidup dalam ketakutan, tekanan, dan kemiskinan. Tapi ada negara kecil yang rakyatnya hidup bahagia, ada jaminan sosial, dan akses kepada pendidikan serta kesehatan yang baik. Jadi, kalau Malaysia nak jadi negara yang berjaya, kita tak perlu jadi besar. Kita cuma perlu jadi bijak, cekap, dan berani mencoba. Dalam dunia yang makin kompleks, negara yang kecil tapi lincah lebih mudah bergerak. Mereka boleh sesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Mereka boleh ubah dasar ekonomi dalam masa singkat. Mereka boleh jadi pusat inovasi yang cepat berkembang. Malaysia boleh jadi sebahagian daripada negara jenis ini kalau kita betul-betul fokus pada pembangunan potensi. Kita juga tak boleh abaikan kekuatan jaringan antar bangsa. Negara kecil yang berjaya biasanya ada hubungan diplomatik yang kuat, perjanjian perdagangan yang menguntungkan, dan kerjasama ekonomi dengan kuasa besar. Malaysia dah mula ke arah itu. Kita dah sertai banyak perjanjian perdagangan bebas. Kita ada hubungan baik dengan negara timur dan barat. Kita cuma perlu manfaatkan semua peluang ini dengan lebih serius. Akhirnya, semua ini bergantung pada cara kita memandang diri sendiri. Kalau kita asyik fikir kita kecil dan lemah,
maka kita akan bertindak macam orang yang kalah. Tapi kalau kita mula nampak kekuatan sebenar di sebalik size sederhana, kita akan mula bina strategi yang sesuai dengan keupayaan kita. Kita akan cipta kelebihan sendiri dan berhenti ikut acuan negara lain. Malaysia tak perlu jadi gergasi untuk jadi hebat. Malaysia cuma perlu jadi Malaysia yang tahu siapa dirinya, tahu potensi yang ada, dan tahu jalan mana yang nak dilalui. Dunia modern bukan lagi tentang siapa paling besar, tapi siapa paling bersedia. Infrastruktur adalah asas kepada kemajuan. Bila sebut pasal pelaburan, inilah perkara yang pelabur akan tengok dulu. Mereka takkan tanya siapa paling pandai bercakap, siapa paling kuat semangat, atau siapa paling viral. Mereka nak tahu jalan raya macam mana, sistem elektrik stabil ke tak, internet laju ke lembab, lapangan terbang boleh tampung operasi global atau tidak. Semua benda ni bukan benda mewah, tapi keperluan asas dalam dunia ekonomi modern. Dan di Malaysia, walaupun kita suka merungut sana-sini, realitinya kita dah pun ada infrastruktur yang cukup kuat. Kita ada lebuh raya yang bersambung dari utara ke selatan, dari pantai barat ke timur. Dari Plus sampai ke LPT, semua nih bukan kecil-kecil anak. Kita juga ada pelabuhan bertaraf dunia macam Port Klang dan Tanjung Pelepas yang sibuk sepanjang masa. Kapal-kapal besar dari China, Jepun, Amerika keluar masuk setiap hari. Ini bukti bahwa kita punya jaringan logistik yang kukuh dan diiktiraf antara bangsa. Ramai pelabur masuk ke Malaysia, bukan sebab kos murah semata-mata, tapi sebab urusan pengangkutan mereka jadi jauh lebih lancar. Kalau kita tengok lapangan terbang pula, Malaysia ada KLIA yang pernah dinobatkan antara lapangan terbang terbaik di dunia. Bukan sekadar bangunan cantik, tapi operasi dan sambungan penerbangan yang meluas. Nak bawa masuk barang, nak hantar keluar produk, semuanya boleh urus dalam masa yang pantas. Begitu juga dengan pelabuhan udara lain, seperti Penang, Johor, dan Kota Kinabalu. Semuanya memainkan peranan penting dalam rangkaian logistik domestik dan antarabangsa. Kita mungkin tak sepopuler Dubai atau Hong Kong, tapi dari segi kesediaan infrastruktur, Malaysia jauh lebih maju daripada banyak negara lain yang size ekonominya lebih kecil. Tambahan pula, sistem bekalan elektrik dan air kita antara yang paling stabil di rantau ini. Jarang ada gangguan besar. Ini sangat penting untuk industri yang bergantung kepada operasi 24 jam, seperti kilang, elektronik, pusat data, atau syarikat logistik. Kalau elektrik tak stabil, pelabur akan lari. Tapi dekat Malaysia, kita boleh berbangga dengan kadar kestabilan tenaga kita. Dan sekarang ini, ada usaha untuk peralihan kepada tenaga hijau, termasuk solar dan hidro. Pelabur yang pentingkan kelestarian pun semakin berminat. Sebab negara kita dah mula bersedia untuk masa depan yang lebih mampan. Internet juga satu perkara yang sering jadi bahan kritikan rakyat, tapi kalau kita lihat dari perspektif pelabur, Malaysia dah banyak berkembang. Kita ada liputan 4G yang luas, dan 5G sedang diperluas di bandar-bandar besar. Syarikat telekomunikasi besar seperti Telekom Malaysia, Maxis, Cellcom-Digi dan U-Mobile sedang berlumba-lumba naik taraf rangkaian. Di kawasan bandar, kelajuan internet dah mencecah tahap negara maju. Untuk syarikat-syarikat yang jalankan perniagaan digital, e-dagang, atau teknologi maklumat, ini satu kelebihan besar. Di samping itu, kita juga ada kawasan perindustrian yang lengkap dengan infrastruktur sokongan. Kawasan seperti Kulim High Tech Park, Batu Kawan Industrial Park, dan Cyberjaya dilengkapi dengan kemudahan yang memenuhi piawaian antara bangsa. Ini bukan sekadar tapak kosong, tapi pusat teknologi yang menarik syarikat global datang buka operasi. Kita dah sediakan jalan, bekalan elektrik, sistem kumbahan, internet berkelajuan tinggi, dan tenaga kerja terlatih dalam satu tempat. Benda ini semua bukan berlaku secara kebetulan. Ia hasil daripada dasar kerajaan dan pelaburan jangka panjang yang kini mula menampakkan hasil. Bila pelabur masuk ke Malaysia, mereka tak perlu mulakan dari kosong. Semua dah ada, tinggal masuk dan jalan. Malaysia adalah sebuah negara yang unik. Kita ada pelbagai bangsa, budaya, dan latar belakang. Kita ada tanah yang subur, cuaca yang stabil,
dan kedudukan yang strategik. Tapi dalam semua kelebihan ini, kita ada satu masalah yang paling besar, kita kurang yakin dengan diri sendiri. Kita selalu rasa negara lain lebih baik. Kita selalu pandang rendah pada kemampuan kita sendiri. Kita lupa bahwa kekuatan sebenar sesuatu negara bukan terletak pada saiznya, bukan pada sejarah silamnya, tetapi pada apa yang dia lakukan hari ini dan esok. Sebab masa depan tak dibentuk oleh siapa yang paling besar, tapi oleh siapa yang paling bersedia. Kita hidup dalam zaman yang sangat menjalan. Harga barang naik, peluang kerja makin sengit, perniagaan kecil-kecilan bergelut untuk bertahan. Dalam keadaan macam ini, mudah untuk kita menyalahkan sistem, menyalahkan negara, dan menyalahkan nasib. Tapi dalam masa yang sama, dunia luar sedang memandang kita dengan pandangan yang berbeza. Pelabur dari luar datang dan nampak potensi. Mereka tengok Malaysia sebagai tanah subur untuk mereka tabur modal dan tuai keuntungan. Mereka nampak tenaga kerja yang rajin, pasaran pengguna yang stabil, kemudahan logistik yang efisien, dan suasana sosial yang aman. Mereka nampak semua ini, dan mereka bertindak. Kita pula masih teragak-agak, masih tunggu dan lihat, masih berharap orang lain akan ubah negara ini untuk kita. Sedangkan negara ini milik kita. Masa depan Malaysia bukan ditentukan oleh pelabur asing. Ia ditentukan oleh kita, rakyat biasa yang bangun setiap pagi untuk cari rezeki. Ia ditentukan oleh usahawan kecil yang jual makanan tepi jalan. Ia ditentukan oleh anak muda yang berani ambil risiko buka bisnis baru. Ia ditentukan oleh ibu bapa yang hantar anak ke sekolah, walau susah manapun hidup mereka. Semua ini adalah pelaburan sebenar dalam membina negara. Malaysia tak perlu jadi negara paling besar di dunia untuk berjaya. Kita cuma perlu tahu guna apa yang kita ada. Kita tak ada populasi berbilion, tapi kita ada golongan muda yang kreatif dan bersemangat. Kita tak ada tanah seluas benua, tapi kita ada lokasi yang sangat strategik di tengah-tengah Asia Tenggara. Kita tak ada sumber minyak seperti negara Timur Tengah, tapi kita ada rakyat yang berpendidikan dan boleh belajar apa sahaja. Potensi ini takkan kemana-mana kalau kita sendiri tak nampak dan tak percaya. Apa yang penting sekarang ialah cara kita melihat diri sendiri. Kalau kita terus pandang Malaysia sebagai negara kecil yang lemah, kita akan terus bertindak seperti orang yang kalah. Tapi kalau kita ubah pandangan itu, dan mula percaya bahwa Malaysia mampu pergi jauh, maka tindakan kita juga akan berubah. Kita akan mula cipta peluang, bukan tunggu peluang. Kita akan mula tanya bagaimana aku boleh sumbang, bukan siapa yang patut bantu aku. Bila kita ubah cara fikir, kita ubah seluruh hala tuju negara. Malaysia tidak perlukan keajaiban untuk berjaya, kita cuma perlukan keberanian untuk mula. Keberanian untuk percaya bahwa, walaupun negara ini kecil, impian rakyatnya boleh jadi besar. Keberanian untuk buat sesuatu, walaupun ramai kata mustahil. Keberanian untuk jadi lain daripada kebiasaan. Dan yang paling penting, keberanian untuk percaya bahwa perubahan boleh berlaku, walaupun perlahan, selagi kita tidak berhenti mencoba. Ramai yang tunggu kerajaan ubah sesuatu. Ramai yang tunggu pelabur besar datang bantu ekonomi. Tapi perubahan paling besar berlaku bila rakyat mula ubah diri sendiri. Bila kita ubah cara kita bekerja, cara kita berniaga, cara kita melayan satu sama lain. Bila kita mula tolong jiran tanpa kira bangsa. Bila kita mula sokong produk tempatan dengan hati yang jujur, bila kita mula ajar anak-anak kita untuk tidak takut mencoba, ini semua adalah perkara kecil yang membentuk negara besar. Negara kita bukan lemah. Kita cuma penat. Penat dengan janji palsu. Penat dengan politik kotor. Penat dengan ekonomi yang tak menentu. Tapi penat bukan alasan untuk berputus asa. Penat bukan tiket untuk biarkan orang luar ambil semua peluang yang ada. Kalau kita benar-benar sayang negara ini, kita kena mula semula. Kita kena tanam semula rasa percaya. Percaya pada diri. Percaya pada sesama rakyat. Percaya pada masa depan yang kita boleh bentuk bersama. Setiap negara yang berjaya bermula dengan rakyat yang yakin. Bukan dengan kerajaan yang sempurna. Bukan dengan pemimpin yang hebat. Tapi dengan rakyat biasa yang tak mahu menyerah kalah. Rakyat yang percaya, walaupun negara kecil, mereka boleh cipta sesuatu yang besar. Kita tengok Korea Selatan,
kita tengok Singapura, kita tengok negara-negara yang bangkit dari bawah, mereka semua bermula dengan cabaran. Tapi, mereka tak jadikan cabaran sebagai alasan untuk berhenti. Mereka jadikan cabaran sebagai motivasi untuk bangkit. Malaysia juga mampu, tapi kita perlu buang rasa malu untuk bermula kecil. Kita perlu buang rasa takut untuk buat silap. Kita perlu buang rasa iri hati dengan kejayaan orang lain. Sebab setiap langkah ke depan, walau perlahan, tetap membawa kita lebih dekat kepada impian kita. Kita tak perlu tunggu semua sempurna baru nak bergerak. Kita cuma perlu mula dan biarkan usaha itu berkembang. Kalau hari ini kita boleh buka mata, lihat negara kita bukan dengan rasa kecewa, tapi dengan rasa tanggung jawab, maka kita dah pun mula langkah pertama. Kalau hari ini kita berhenti bertanya, siapa yang patut bantu aku? Dan mula bertanya, apa yang aku boleh buat untuk bantu orang lain? Maka kita dah pun mula langkah kedua. Dan kalau hari ini kita berani tanam semangat baru dalam hati anak-anak kita, supaya mereka membesar dengan harapan, bukan ketakutan, maka kita dah pun mulakan perjalanan yang panjang ini dengan arah yang betul. Malaysia mungkin kecil pada peta dunia, tapi selagi rakyatnya tidak kecilkan cita-cita, selagi rakyatnya berani melangkah, selagi rakyatnya percaya pada potensi diri dan negara, Malaysia akan terus jadi tempat yang pelabur cari, dan tempat yang kita semua boleh panggil rumah dengan penuh bangga.